Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana pada hari ini kita dapat kembali dalam PDPR kita untuk peringkat Islam tahun 3. Baik, untuk hari ini saya nak masuk tajuk Jawi. Okay, kalau sebelum ni dalam 3 minggu lepas kita dah masuk imbuhan apitan. Okay, kalau kamu ingat yang saya terangkan slide tu, imbuhan apitan. Cuma kalau kamu perasan apa yang saya cakap minggu ni ataupun Jawi yang selepas ini, saya akan cuba untuk kita dah belajar slide tu lagi tentang imbuhan apitan, apa itu imbuhan apitan dan sebagainya kan. Berkaitan dengan imbuhan apitan, kalau kamu ingat, imbuhan apitan tu ialah imbuhan yang diapit, kan. Contohnya menggunakan, imbuhan awalan tambah guna kata dasar dia, dan kan imbuhan akhiran dia. So diapit, guna tu diapit di awal dan diapit di akhir. So jadi menggunakan. Jadi hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam buku teks mengenai imbuhan apitan tu. Kalau sebelum ni kita berdasarkan slide yang saya tunjuk tu, saya huraikan slide kan. Hari ni kita nak tengok dalam buku teks apa ayat-ayat ataupun teks-teks yang berkaitan dengan imbuhan apitan. Baik, kalau yang ada buku teks, saya mohon buka muka surat 58. 58. Baik, muka surat 58. Hari ni kita nak fokus pada dua muka surat dulu, ataupun berdasarkan teks yang ni dulu, dan apa yang dihuraikan dalam teks tu berkaitan dengan imbuhan apitan. Baik, tajuk ni dia bagi satu teks ataupun satu petikan, satu karangan mengenai negeri cantik budaya menarik. Baik, negeri cantik budaya menarik. Tapi ia berkaitan dengan imbuhan apitan ya. Baik, saya bacakan. Saya mohon maaf kalau video ni kurang terang, sebab tu saya galakkan kamu guna buku teks sendiri. Jadi kamu boleh tengok, nampak lah benda tu kan. Mungkin video ni tak berapa terang kan. Baik, saya bacakan dan kamu boleh sama-sama ikut lah. Di rumah tu sama-sama ikut, supaya kamu dapat dapat sekali lah pelajaran ni kan. Baik, batik merupakan, yang ni saya mulakan. Batik merupakan craft tradisional yang unik. Bila saya berhenti tu kamu ikut lah. Contohnya batik merupakan, saya berhenti kan, kamu ikut. Sekali lagi, batik merupakan craft tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang sesuai. Bahan yang bersesuaian. Maksudnya, keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Masuk perenggan yang kedua. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Sampai sini. Akhirnya, perusahaan ini dikembangkan
ke negeri-negeri lain di negara ini. Baik, perenggan yang terakhir, perenggan yang ketiga. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dengan alam. Okey, baik. Itu merupakan maknanya cerita lah. Saya belum masuk lagi bab imbuhan habitat kan. Itu cerita mengenai batik kan. Saya huraikan sikit batik ni merupakan semua tahu kan batik kan. Kalau kamu perasan, kalau hari Khamis di sekolah lah kan, di sekolah kebanyakan guru akan memakai baju batik. Betul. Itu contoh-contoh batik lah yang terdapat di Malaysia, ataupun mungkin dia baju batik daripada Indonesia kan, yang kamu nampak. Tapi di Malaysia batiknya lebih kepada, kalau dalam cerita ni kata, batiknya lebih kepada corak mengenai alam sekitar. Kadang-kadang batik berkaitan dengan apa? Ada batik berbentuk daun, batik berbentuk bunga kan. Corak batik moden pun sekarang ni pun. Jadi batik tu tak boleh lari dengan kita punya negara, kita punya konsep lah kan. Dan batik ni semakin hari semakin lama semakin maju dan semakin cantik lah. Kalau dulu mungkin batik bunga je kan, tapi sekarang ni moden, dah ada corak ni corak tu dan sebagainya. Baik, apa itu supaya ringkas lah. Apa yang saya nak fokuskan pada hari ini berkaitan dengan karangan yang kita baca ialah perkataan imbuhan apitan. Okay. Imbuhan apitan. Kalau kamu tengok perkataan-perkataan yang berwarna merah, okay, berwarna merah keping, merah pink kan, dia dah highlight warna merah kan. Jadi ini bukan semua perkataan-perkataan yang merupakan perkataan imbuhan apitan, merupakan, okay, dihasilkan, menggunakan, bersesuaian, mempamerkan, kehalusan, perkembangan, perhusaan, dikembangkan, dipengaruhi, disebabkan, kepekaan, penciptaan, berkaitan, persekitaran. Semua perkataan ni merupakan perkataan imbuhan apitan. Dia dah siap-siap warnakan dah. Jadi kamu mudah, tak payah nak cari dah kan. Okey, baik. Kita tengok muka surat sebelah. Okey. Ini apa yang di highlightkan tu, dia bagi contoh, ataupun dia bagi apa nama tu, dia bagi penerangan berkaitan yang apa yang di highlightkan tu. Okey. Baik, kita tengok satu-satu ya. Satu, sebab nanti lagi kita akan buat latihan. Okey. Baik. Mungkin ni dia tak ikut turutan lah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya ikut apa yang buku teks ni buat ya. Allahuakbar. Siap. Lagi pula. Okey, baik. Yang pertama saya fokuskan yang ni dulu. Okey. Disebabkan tengok yang tadi disebabkan. Asal perkataan ialah sebab, sin baba, sebab. Okey. Bila dia masuk perkataan imbuhan awalan di dan imbuhan akhiran dia kan, jadi dia menjadi imbuhan apitan, disebabkan. Ingat kata dasar dia sebab, imbuhan awalan dia di, imbuhan akhiran dia kan. Tak apa. Tengok bawah ni pula. Berkaitan. Kata dasar dia apa? Ni. Kait. Okay, kait. Bukan kait buah Kait.
kata apa, imbuhan awalannya ber, barober, dan imbuhan akhiran dia nun. Nun. So bila dia campurkan ataupun dia digabungkan menjadi imbuhan apitan, akan menjadi berkaitan. Kalau imbuhan awalannya kan, contohnya imbuhan awalan saya bagi pendengar. Imbuhan awalannya maknanya ujung ni dia padam, dia tak ada. So kan jadi imbuhan awalan saja, berkait. Kan? Tu contoh yang tadi. Disebab. Disebab ni payahlah kan. Kuranglah orang menggunakannya, tak sesuai lah. Tapi kalau macam berkait dengan pun boleh juga, tapi dalam ayat ni dia menggunakan perkataan imbuhan apitan. Yang bawah ni dikembangkan. Okey, dikembangkan. Kata dasar dia kembang, ditambah di dan tambahkan jadi dikembangkan. Apa perkataan yang lain kembang selain pada dikembangkan? Perkembangan pun boleh juga. Kan, kata dasar dia, kata awal apa, imbuhan awalan ni per, imbuhan akhiran dia an kan, perkembangan. Nun je. Kata imbuhan akhiran dia nun aja. So jadi perkembangan. Tapi dalam ayat ni dia tulis dikembangkan. Berbeza ayat tu berbeza mengikut pada kesesuaian ayat lah. Baik, seterusnya sebelah ni pula. Atas merupakan. Kata asal dia rupa ditambah dengan kan. Jadi merupakan. Bawah ni pula menggunakan. Ni memang biasa kita guna lah. Menggunakan. Kata dasar diguna ditambah imbuhan awalan yang ditambah imbuhan akhiran dia kan. So jadi menggunakan. Seterusnya penciptaan. Kata dasar dia cipta ditambah ditambah hamzah nun. So jadi penciptaan. Okey, sikit lagi. Kehalusan atasnya, kehalusan. Kalau kamu tengok banyak yang mungkin lain-lain dia punya imbuhan awalan dengan akhiran ni kan. Mungkin akhiran dia sama, nun ni banyak, ataupun alif nun, ataupun kan, ataupun hamzah nun ni kan. Tapi awal dia ke, per, meng, me, men, banyak macam ni. Kehalusan dia, ke imbuhan awalan dia, halus kata dasar dia, dan nun imbuhan akhiran dia. Jadi kehalusan. Yang bawah ni, dua bawah ni sama. Sama imbuhan dia awalan dengan akhiran dia. Cuma kata dasar dia lain. Jadi persekitaran, dan yang kedua ni perkembangan. Tapi imbuhan awalan dan akhiran dia sama. Dan yang terakhir ni imbuhan awalan dia kata dasar dia pengaruh tambah ya di hujung ataupun imbuhan akhiran dia. So jadi dipengaruhi. Baik. Saya harap kamu faham sedikit sebanyak mengenai apa yang kita belajar hari ini, berkaitan dengan berbalik kepada tajuk yang lepas, imbuhan apitan. So hari ini saya nak fahamkan lagi kamu, okay, untuk kita lebih memahami dan kita boleh dapat kita bezakan, okay, antara ni lah. Untuk yang lepas ni saya rasa sama banyak cuma satu ni, dua yang ujung ni saya nak tunjuk. Dua yang lain ni sama dengan per, ada di kan. Okey, ni ber dengan mem. Okey. Bersesuaian. Dia ber, kata dasar dia tambah nun di hujung. So bersesuaian. Dan yang terakhir ni mempamerkan. Okey. Pamer perkataan dasar dia, kata dasar dia ditambah mem dengan kan. Yang atas ni samalah. Okey. Kepekaan, kan, ke dengan an, perhusaan, per dengan an, dihasilkan. Okey, baik. Tak ada masalah tu, saya rasa kamu faham, insya-Allah kan. Jadi saya harap kamu dapatlah faham sikit sebanyak. Tak apa, insya-Allah akan datang kita belajar balik, kita ulang balik. Ada lagi kan dekat tajuk ni. Jawi pun sampai tajuk ni ajalah. Lepas ni kalau ada masa, ada apa, kita akan
masuk sekolah ke, kalau kita masuk sekolah macam biasa, kita akan ulang baliklah tajuk yang kita dah belajar ni. Baik, saya mohon kamu untuk buat latihan sikit ya. Buka buku aktiviti ya. Baik, buku aktiviti ni saya mohon kamu buat muka surat 58 saja. Saya bacakan secara cepat sebab kita dah lambat ni. Saya bacakan dia punya jawapan dia dengan pernyataan ni lah. Kamu boleh tengok mana yang bersesuaian dan kamu akan masuklah. Okey, yang pertama ni, mengelakkan kebersihan, menggunakan, membazirkan, pencemaran, kekurangan, keperluan, kehidupan. Cuma kehidupan ni dia dah bagilah. Dia dah bagi kan. Jadi ni semua perkataan-perkataan imbuhan apitan ya. Jadi kamu masukkan mana yang bersesuaian lah. Saya bacakan dan kamu masukkan ya. Saya dah terangkan tentang jawapan tadi. So kamu masukkan dalam soalan ni lah. Okey, saya mulakan. Air sangat penting dalam kehidupan seharian. Kita, tempat kosong, air untuk minum. Apa tu kamu masukkanlah sendiri. Untuk minum, mandi, memasak dan apa lain. Kita hendaklah menggunakan air dengan cermat untuk apa pembaziran. Sikit lagi. Kita perlu menjaga apa, tempat kosong, sumber air. Tempat kosong pula, air akan menyebabkan kita, tempat kosong, air bersih. Oleh itu, janganlah kita, tempat kosong, air. Tanpa air, kehidupan akan musnah. Baik. Kamu masukkan apa yang berkaitan dengan imbuhan apitan tu, mana sesuai. Yang dah siap boleh snap pada Ustaz. Dan Ustaz kamu fahamlah sikit sebanyak. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi untuk jawi yang akan datang. Baik, apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.